tambahan pun dia terror. Okey. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat kita nak dapatkan best fit line. Yang pertama, kena sebanyak mungkin titik. Sebanyak mungkin itu mesti 3 ke atas. 3 titik atau lebih. Yang kedua, dia mesti seimbang untuk titik yang tak kena garis. Okey, nanti kita tengok apa maksud seimbang. Syarat tambahan bermula tahun lepas, titik yang tak kena garis, jarak ke garis mesti lebih kurang sama. Ini tak tahulah syarat tambahan apa ni, saya pun tak faham lah. Okey, sebab tahun lepas SPM satu je titik yang dapat. Tak boleh buat apa, memang satu. Okey, contoh nampak tak saya dah keluarkan pembaris saya kat situ? Okey, sebaik-baiknya gunakan pembaris yang transparent supaya kamu nampak titik-titik itu kan. Okey, letak dekat titik agak-agak sebanyak mungkin. Okey, contoh ni saya dapat ni. Kan? Macam dapat 1, 2, 3. Yang betul-betul ngam-ngam macam dapat 5 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Mungkin kamu dapat 4 kot. Garis. Garis dan mesti melepasi paksi Y. Nampak? Melepasi paksi Y. Potong paksi Y. Okey? Okey. Mungkin kamu akan ada titik yang tak dapat. Okey. Syarat pertama sebanyak mungkin titik. Sebanyak mungkin dia kena 3 ke atas. Syarat kedua, katakanlah titik ini tak dapat, titik ini pun tak dapat. Dua-dua ke atas. Kalau dua-dua ke atas, kita panggil dia seimbang ke tidak? Tak. Seimbang maksudnya kena ada satu di atas, satu di bawah. Tapi kalau hanya satu titik yang tak dapat, tak kisahlah dia atas atau bawah. Kalau dua, dia mesti satu atas, satu bawah. Habis macam mana kita padam ke titik ni? Mana boleh padam? Kalau padam, hilang markah kat sini tadi kan? Okey, jadi awak adjust balik dengan pembaris awak tadi. Adjust balik. Pastikan kalau titik yang tak dapat itu ada satu di atas, satu di bawah. Itu panggil seimbang. Okey, syarat ketiga, jarak ke garis sama. Maksudnya, titik yang tak dapat ni kan, yang merah ni, jarak dia ke garis lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kalau titik yang tak dapat tadi, yang ni dia jauh, yang ni dia dekat. Tak boleh, jarak dia tak sama. Yang ni jauh sangat, yang ni dekat je, tak boleh. Okey, faham? Okey. Kalau katakan awak cuba nak dapatkan jarak sama, tapi hanya lalu satu titik, jadi syarat mana satu yang kita kena utamakan? Utamakan syarat yang ketiga. Okey? Utamakan syarat yang ketiga. Maknanya yang paling penting ialah jarak ke garis kena sama. Kalau tak dapat langsung titik pun tak dapat tak apalah. Yang penting jarak dia lebih kurang sama. Macam fizik. Sama dengan fizik. Boleh? Jelas? Okey, ada nak tanya? 3 markah settle. 3 markah sini, 2 markah jadual. Dah berapa markah? 5 markah ni boleh dapat tak? Boleh kan? Senang je kan? Nanti masa periksa tengah tahun, bisik-bisik lah dengan Cikgu Juliana. Cikgu janganlah strict sangat tanda kertas graf, soalan graf. Baru je belajar. Asal boleh lah, boleh bagi markah 5 tu. Okey. Seterusnya. Ya? Kalau katakan awak cuba nak dapatkan 3 titik, tapi jarak dia dari titik yang tak dapat tu ke garis dia tak sama, utamakan syarat yang ketiga. Maknanya balancekan bagi jarak titik tu ke garis sama. So, syarat pertama, walaupun dia tak dapat 3 titik, dia hanya dapat 1 titik, tak apa. Jadi, syarat ketiga yang paling utama, dia kena seimbang dan jarak dia sama. Boleh? Itu yang berlaku tahun lepas. Ramai orang hilang markah. Sebab apa? Dia kejarkan 3 titik, jarak dia tak sama. Habis. Okay? Dia tidak akan habis 1 markah. Automatik akan habis 3 markah. 3. Okey. Lagi ada nak tanya?
Tak ada Okay, next. Kita pergi soalan mana tadi? Bukan. Mak, kita buka benda lain lah. Okay, soalan B dia. Soalan ni tadi jadual settle, graf settle. Yang ketiga persamaan. Persamaan ini adalah untuk jawab soalan B, nilai H dan nilai K. Okay, macam mana, apa kaitan persamaan? Dalam setiap soalan hukum linear, dia akan ada persamaan. Mana persamaan? Ini dia. Nampak tak? Ni Saya punya ni dah cacah mambah ni. Saya padam sikit Padam. Nak buat kat situ. Padam bawah ni. Okay. Dah siap lukis kan? Pembaris kita simpan lah. Okay. Alright. Salin persamaan dia bagi 6Y sama dengan, ini bahagian apa? B bahagian P tau. Labelkan lagi. 6Y sama dengan H tambah 2 X kuasa 2 tolak KX. Okay, saya tahu. Ini bahagian yang kamu selalu tak dapat, betul? Okay, gunakan kaedah yang sama. Segitiga, segi 4. Segitiga untuk Y. Letak sini. Segitiga. Jadi maknanya dia kena sama dengan soalan. Soalan apa? Segitiga ialah Y per X kan? Yang ni 6Y. Macam mana saya nak jadikan dia Y per X? Letak bahagi X. Betul tak? So, kena adil. Matematik ni kita kena adil. Bahagian kiri bahagi X, kanan pun kena bahagi X, kena bahagi X. Okay? Semua sama potong. Sini boleh potong. Sini pun boleh potong. Betul? Okay, jadi tinggal 6Y per X sama dengan H tambah 2 darab X tolak K. Betul tak? Cek sekali lagi. Segitiga. Dah sama belum dengan soalan? Dah sama belum? Soalan apa? Segitiga Y per X kan? Yang ni apa? 6Y per X. Belum sama kan? Saya kena buang 6, betul? Macam mana nak buang 6 tu? Macam mana nak buang 6? Padam. Padam je cikgu. Padam lah tu. Macam mana nak buang 6? Ya, bahagi. Dia dekat atas. Jadi kalau kita nak buang, kita kena bahagi. Sama macam tadi, adil. Ini bahagi 6, sini bahagi 6. Potong 6 tu. Okey, jadi dapat Y per X sama dengan, ni semua kurungkan ni sekali. H tambah 2 per 6 X. Kejap, soalannya X kuasa 3, betul tak? Saya nampak X kuasa 2 tadi. Ini kuasa 3 So tadi kalau kuasa 3 dah potong, tinggal kuasa 2 kan? Betul Okay, tolak K per 6. Semak sekali lagi. Segi 3 dah sama, betul? Segi 4 sama tak? Dia automatik segi 4 tu dia akan follow follow rapat. Okay. So yang dengan segi 4 ini ialah M. Yang tak ada segi 4 ini ialah C. M tu apa? Kecurunan. C tu apa? Pindasan Y. Okay, soalan B tadi dia minta kita cari H dulu. H kat mana? M dia, betul? Okay, jadi tulis M sama dengan H tambah 2 per 6 sama dengan, apa rumus M? Rumus kecurunan apa? Memang pandai lah semua ni. A plus SPM. Okay. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Banyak cara boleh guna. Ada setengah buku dia guna cara segitiga. Dia lukis segitiga. Tak payah lukis. Buat kita punya graf serabut je. Tak payah lukis. Okay. Cara yang paling senang, awak pilih 2 titik yang betul-betul atas garis. Ni kan kalau saya punya kan banyak titik kena. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik kena kan? Okay, kalau graf awak mungkin ada 3 titik. Mungkin ada 2 titik kan? Pilih 2 titik yang betul-betul kena atas garis. Okay, kalau saya punya yang saya tandakan merah ni 1 dengan sinilah 2. Tuliskan koordinat dia kat sebelah. Okay, titik yang ni, inilah kan? X4, Y 0.34. Okay, letakkan koordinat dia kat sebelah. 4, 0.34.
Okey, titik yang ni saya pilih ni X ni berapa? 15, 16. Mana 16? Yang ni kan? Tulis kat sebelah. 16, 2.33. Wajib tulis koordinat dia. Nanti saya cerita kenapa kena tulis koordinat. Okey? Kalau tak nak guna cara ini, awak boleh baca titik sendiri pun boleh. Baca titik sendiri apa? Awak tengok sini mana yang senang baca, awak ambil titik tu. Tapi pun sama, tuliskan koordinat dia kat sebelah. 2 titik cukup. Okey. Jadi, kalau yang ini ialah saya punya X1, Y1, ini akan jadi X2, Y2. Masukkan dalam rumus tadi. Okey, rumus tadi Y2 tolak Y1. Y2 2.33 tolak Y1 0.34 bahagi X2 16 tolak X1 4. Okey, kira berapa dapat? Berapa dapat? 0.1658. Betul tak? Okey, tapi ini ialah H tambah 2 per 6. Soalan nak H sahaja. 6 pindah sebelah jadi darab, 2 pindah sebelah jadi tolak. Jadi H sama dengan 0.1658 darab 6 tolak 2. Jawapan negatif. Ya. Jawapan. Okey, yang ni sangat kritikal. Bermula tahun lepas. Apa benda semua bermula tahun lepas ni? Tahun lepas kan ramai orang yang patutnya A dapat B tahu. Kesian. Jangan jadikan sebahagian daripada mangsa tu Okey, jadi dengar baik-baik. Ini salah satu. Tadi apa? Jarak kan? Jarak ke titik kena sama. Okey. Yang kedua, ini yang menyebabkan ramai hilang markah. Apa-apa sahaja bab, mana-mana sahaja soalan, jawapan dia mesti letak 4 angka bererti dan 2 tempat perpuluhan. Dan maksudnya kena memenuhi dua-dua syarat. Yang ni ada 4 angka bererti tak? Saya punya jawapan 1.005 ada 4 angka bererti tak? Ya. Ada 2 perpuluhan? Ya. Dia kena 4 angka bererti dan 2 tempat perpuluhan. Lebih atau sama. Maksudnya letak lebih boleh, kurang tak boleh. Okey, contohnya saya punya 3 tempat perpuluhan. Boleh tak? Boleh tak 3 tempat perpuluhan? Boleh. 2 atau lebih. 4 angka bererti atau lebih. Maksudnya kalau kamu gundakan jawapan negatif 1.01. Tak boleh. Kenapa? Kenapa negatif 1.01 tak boleh? Dia ada 2 tempat perpuluhan. Tapi dia tak cukup 4 angka bererti. Okey? Memenuhi dua syarat ni Bab mana-mana sahaja. Bukan bab ini sahaja. Mana-mana bab. Jalan kerja mesti memenuhi syarat ini. 4 angka bererti dan 2 tempat perpuluhan. Lebih boleh, kurang tak boleh. Kalau tak pasti, tiba-tiba lupa. Hari tu cikgu cakap berapa Berapa Salin je lah semua 12 digit dekat kalkulator tu. Sebaik kalkulator boleh 12 digit je. Jangan pula pergi ada arrow sebelah lah, pergi sebelah. Itu nak berapa digit tu, banyak sangat. Okay? Kalau tak pasti, salin je semua. Tak ada masalah. Lebih boleh, kurang tak boleh. Jelas? Okay, H settle. Sekarang kita nak cari K pula. K apa tadi? K ada negatif tau. Kan? Okay, jadi C2 pula. B2, C sama dengan negatif K per 6, betul? Ada negatif kan? Hati-hati C tu apa? Pintasan Y. Jangan guna penggantian. No. Jangan. Tak ada markah. Apa maksud penggantian? Tadi kan awak dah dapat nilai ni kan? Dah cari kat sini kan? Ni. Betul? Gantikan. Y per X ganti 1 titik. Lepas tu cari K. Tak boleh. Tak boleh guna penggantian. Sebab apa? Bahagian B soalan dia ialah dia kata menggunakan graf.
DA. So, pintasan Y itu mesti baca daripada graf. Baca dari sini. Baca dari graf awak. Okay, saya lupa nak pesan tadi. M ini nilai H. Setiap orang dia mungkin berbeza jawapan. Okay, kat sini siapa markah amat tambahan akhir tahun lepas paling tinggi? Paling tinggi markah dia. Siapa? Saya tak tanya. Saya tak akan suruh jawab soalan. Jangan takut, saya nak tahu je siapa. Tak nak kan nanti cikgu tanya saya soalan. Siapa markah paling tinggi tahun lepas? Maknanya 3/5 lah kan. Masa form 4 akhir tahun markah dia paling tinggi. Siapa? Sebut nama je. Tak payah angkat tangan tak apa. Sebut nama. Siapa? Hazira? Nazira? Nazira Yana. Okey, dalam periksa SPM kan, duduk sebelah Yana. Alhamdulillah. Lepas tu bila jawab soalan kan, buat-buat garu. Macam tak biasa kan? Tak sengaja. Bukan sengaja. Tak sengaja. Tengah garu kan. Nampak pula jawapan Yana sebelah. Yang Yana pula dia jawab soalan kan, ketah dia pusing macam ni. Sengaja. Apa lagi? Rezeki jangan ditolak. Ternampak. Kenapa Yana punya jawapan negatif 1.008? Ternampak, tak sengaja. Sebab Yana buat macam ni kan. Saya punya jawapan negatif 1.005. Macam mana ni? Dah gelabah. Yana ni biasanya admit dia A ni. Baik ikut dia. Jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Sebab apa? Jawapan H dengan K ini dia berdasarkan graf kamu sendiri. Okay? Kan kamu ambil titik ni untuk kira keturunan kan? Mungkin Yana dipilih titik lain. Itu sebab jawapan dia akan lain sikit. So, pemeriksa dia akan terima semua jawapan yang datang daripada graf kamu sendiri. Okay? Dia tak tahu kamu tengok kertas Yana. Dia masa semak kertas. Dia tengok kertas siapa ni? Dia tengok kertas Yana kot. Dia tahu ke? Dia tak tahu. Kita semak kertas siapa pun kita tak tahu. Angka giliran pun kita tak nampak. Dia tutup. Dari sekolah mana, negeri mana, semua kita tak tahu. Jadi kita tak tahu awak tengok siapa punya. Okay? Jadi graf sendiri. Contoh, pindasan Y. Saya punya berapa tu Tak boleh baca dah. Caca maba dah. Okay, katakan saya punya negatif 0.3. Ini saya punya tau. Ini saya punya. Awak baca awak punya? Negatif 0.7. Jauhnya dengan saya. Jauh. Saya punya tak betul lah tu. Sebab saya punya bukan kertas graf tu kan. Bang, berapa bang? Awak punya berapa? Pindasan Y? Negatif? Lebih kurang dengan Yana kan. Negatif dia terus 6 sebab Yana tadi 7. Negatif negatif 0.6. Di tengah-tengah 63. 62 pun boleh sebab dia tengah-tengah Okey, nampak tak? Yana dia dapat negatif 0.7. Abang ni nama siapa? Syahir negatif 0.6. Negatif 0.63. Mungkin ada yang jawapan lain. Negatif 0.5. Negatif 0.8. Lain-lain tak apa. Yang penting ambil jawapan dari graf sendiri. Saya ubahlah, saya nak ikut Yana. 0.35. Dia tak seimbang. Dua-dua kat atas. Ni tak boleh. Okey, negatif. Lebih kurang je. Awak dapat 3. Kalau yang 3 tu cuba semak. Seimbang tak titik awak. Tak apa, saya tengok je. Boleh. Jangan risau. Negatif 0.3. Saya dah tengok kawan awak punya graf seimbang. Jarak dia titik ke garis ada masalah. Okey. Jadi